Sama kita buka majlis ilmu pada pagi ini dengan kitab. Mudah-mudahan kita akan terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semati Tuan Nazir, Tuan Nazir, Sultan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal. Selanjutnya kepada saudara jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sama kita merafakkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah taala masih lagi menyangka umur kita. Masih lagi beri kekuatan kepada kita semua untuk kita berada di rumah Allah dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada pagi ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nur Al-Absar karya Al-Asyabalanji ada mengatakan bahawa satu persoalan yang ditanya oleh Nabi SAW kepada Malaikat Jibril AS. Sewaktu baginda Rasulullah SAW sedang gering, sedang sakit tenat, terlontar satu soalan kepada Jibril AS oleh Rasul SAW. Kata Rasul SAW kepada Jibril AS, adakah kau akan turun ke bumi setelah aku tiada? Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril AS dalam keadaan beliau sedang gering, sakit tenat, dan lagi untuk bertanya satu soalan kepada Jibril AS, adakah kau akan turun ke bumi setelah aku tiada, setelah aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Jibril AS, masih lagi ya Rasulullah. Ya, aku akan turun ke bumi bagaimana aku turun semasa hidupmu ya Rasulullah. Kata maka Jibril AS lagi, ku turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara hidup peninggalanmu. Maknanya ketika itu aku turun, kata malaikat Jibril, aku nak mengambil 10 mutiara masa hidup, 10 mutiara aku nak ambil setelah kamu tiada. Lalu baginda SAW bertanya kembali, mutiara apakah yang kau akan ambil, wahai malaikat Jibril alaihissalam? Dalam keadaan yang gering, Nabi Rasulullah SAW pun nak tahu apakah 10 mutiara yang kamu akan ambil setelah aku tiada nanti. Jibril AS menjawab, yang pertama sekali yang akan aku ambil bila aku turun ke bumi nanti setelah tiada kamu nanti, kata Jibril, arfa'u al-barakah minal ard. Mutiara pertama yang akan ku ambil dari muka bumi ini adalah barakah. Itu sebab hari ini tidak ada barakah lah kita ni. Apa makna barakah ni? Mana benda yang sedikit kita rasa cukup, itu barakah. Makanan sikit, makanan kita rasa cukup, itu barakah. Gaji kita sikit, itu dia cukup, barakah. Macam kita lah, kita gaji kita sebulan 2,000. Anak kita masa kahwin, anak pertama dapat anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, gaji macam itu juga. Itu dia barakah. Bila barakah sudah diambil balik, itu sebab orang merasa tak cukup.
Gaji 5,000 sebulan tak cukup-cukup. Gaji 10,000 sebulan tak cukup-cukup. Tu yang mencuri lagi, tu yang merompak lagi, tu yang rasuah lagi, tu yang pecah amanah lagi. Pasal tak cukup, barakah sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam di muka bumi. Tu sebab tak cukup-cukup, sudah tidak ada barakah. Mak ayah kita kerja kampung aja, menoreh getah aja, nanam padi je, kerja sendiri je di kampung. Tapi dah pergi haji 2-3 kali dah pergi haji. Kerana ada barakah. Anak-anak hari ni kerja pegawai, kerja pengurus, ada syarikat, gaji 10,000 sebulan, 20,000 sebulan. Pergi haji pun tak pernah. Kerana tidak ada barakah dah. Tonton tengok dalam TV, tonton tengok surat khabar. Yang pecah amanah tu siapa dia? Yang rasuah tu siapa dia? Yang pakai tie, pakai kot, pengarah, datuk, Tan Sri. Tu yang rasuah, tu yang pecah amanah. Gaji 10,000 sebulan, 15,000 sebulan. Tak cukup-cukup, tak jejak kaki lagi di tanah suci Mekah sana. Ayah tu kerja kampung aja. Anak 12 noreh getah. Anak 12 sawah padi je. Tapi dah beberapa kali jejak kaki, pergi umrah lagi, pergi haji lagi. Yang malangnya tuan-tuan, bayangkan ayah kerja kampung, anak pegawai, anak pengurus, pengarah sana pergi minta pinjam duit lagi dengan ayah mak di kampung. Tengah bulan kami minta telefon dia, minta pinjam duit dia. Hai, kata kamu ni kerja 10,000 sebulan pun minta duit, aku kerja kampung aja. Kerana barakah sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis lain pun adalah Nabi bersabda, sayati zamanun 'alan nas, akan sampai satu zaman kepada manusia, mayafiru min ilmi ulama, siapa yang lari pada ilmu dan ulama, siapa yang membenci ulama, membenci majlis ilmu, membenci ulama, yarfa'illah barakah an kasbihim, Allah akan mengangkat barakah daripada gaji dia, hasil usaha dia. Tidak ada barakah kerana orang itu membenci ulama, benci majlis ilmu, membenci ulama, kutuk ulama, caci ulama, maki ulama, fitnah ulama. Yarfa'illah al-barakah an kasbihim. Nabi kata Allah akan mengangkat barakah daripada gaji dia. Tidak ada barakah. Itu dah 10,000, 12,000 sebulan. Tak ada barakah, tak cukup-cukup, rasuah lagi, pecah amanah lagi. Sebab sikap manusia hari ini, udahlah mereka angkat barakah, ini pula membenci ulama pula, membenci majlis ilmu pula, tak suka majlis ilmu. Allah akan angkat barakah pada gaji. Tak ada barakah. Inilah sudah akhir zaman. Sudah terbukti bagaimana hari ini malaikat Jibril sudah mengangkat barakah daripada muka bumi ini. Sebuah negara pula, negara yang banyak hasil bumi, minyak ada, biji ada, emas ada, biji alang batu, macam-macam ada, kaya. Tapi masih lagi negeri itu tak berhutang sana, berhutang sini, kerana sudah tidak ada barakah. Dalam Quran kata, laula ahlal qura amanu wattaqau la fatah alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Syaratnya, kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa. Laulal ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk sebuah negeri itu dia kata beriman bertakwa, la fatahna alaihim, akan aku buka pada mereka ini al barakah minas sama wal ard, daripada langit dan bumi. Tapi bila tidak ada iman, sudah tidak ada takwa, itu sebab sudah tidak ada barakah. Langit bumi tak ada barakah. Negara yang kaya, banyak hasil bumi pun tidak ada barakah. Tak cukup-cukup, pinjam sana, pinjam sini, naik harga barang sana, naik harga barang sini. Sudah ada, tidak ada barakah. Dan malaikat Jibril pun sudah mengangkat barakah. Itu yang pertama. Mutiara kedua yang akan aku ambil, kata malaikat Jibril alaihissalam, dari bumi,
Mutiara kedua yang akan aku ambil dari bumi ialah arfa'u al-mahabbah min qulubil khalq, iaitu akan aku ambil dari bumi adalah rasa cinta dari hati manusia. Sudah pun tidak punya rasa cinta sesama makhluk. Sudah tidak ada rasa cinta. Tengok orang susah, kita tak rasa cinta sesama orang. Sedangkan orang beriman ini, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya hanya seorang beriman itu berukhuwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia meletakkan kasih dan cintanya kepada saudara lebih pada kasih pada diri sendiri. Mana hari ini kita ni ananiyah, kita ni mementingkan diri sendiri saja hari ini, tak mementingkan saudara kita. Kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam perasaan cinta sesama kita. Tak ada dah. Nak kasih tengok saudara kita yang susah. Berapa orang hari ini negara umat Islam, mana yang membantu orang Islam, apa ni saudara kita saudara kita umat Islam Rohingya di Myanmar hari ini. Berapa negara yang ambil tahu, yang ambil peduli nasib mereka hari ini. Yang dikata Nabi ni bahawa kalau mata sakit, lain sakit. Umat Islam ni dipantai, ditumpah darah mereka, dibakar masjid. Masjid ni bukan saja masjid dibakar, dengan jemaah yang tengah sembahyang dibakar, hangus ni orang tengah sembahyang di Rohingya ni, umat Islam Rohingya di Myanmar. Saya cakap sebab saya sampai lah. Tahun lepas saya sampai. Pergi sana, sampai dekat Yangon sana, ibu negara dia kena naik flight satu tempat umat Islam Rohingya di Sidway namanya. Pergi sana tuan-tuan, bayangkan dalam keadaan di bandar Sidway ni dulu ada masjid tahun 30-an, dia bina tahun 30-an masjid tu habis dibakar. Bayangkan keadaan saya duduk di Sidway ni, sebuah hotel sana tuan-tuan. Bayangkan dalam keadaan ketakutan sebab dikatakan di bandar Sidway sudah tidak ada seorang pun orang Islam berada di bandar tu. Islam tidak ada. Bayangkan bagaimana perasaan duduk di situ dalam ketakutan. Dihalau semua orang Islam. Nak pergi ke bandar Sidway ni tuan-tuan, kalau nampak kita ni macam orang Islam, memang kena halau balik lah. Tu orang terkejut macam mana saya boleh sampai. Janggut panjang macam ni sampai macam mana. Saya pergi sana kena make up kawan saya tuan-tuan. Tak nampak saya ni Islam. Saya pakai t-shirt, pakai seluar jeans sana, pakai topi, janggut diikat-ikatnya. Ni udah macam hippies, diikat-ikat janggut ni. Pakainya saya rantai, pakainya saya gelang. Udah tak perasan saya ni. Saya tak viral lah gambar itu tuan jaja pula nanti ni sami mana pula nanti, susah pula saya. Tuan mesti gelak tengok, tapi saya lepas. Alhamdulillah. Sampai ke airport orang putih kat tangan, ingat saya hippies. Halo katanya, halo lah saya. Halo tu je. Yang jadi aku boleh lepas. Nak lepas kepada airport Sidway tu, nak pergi ke tempat orang Islam. Bayangkan keadaan itu, memang tak, kita lah ketakutan lah. Sebab sudah tidak ada orang Islam lagi di bandar tu. Kerana kami nak pergi satu camp orang Islam Rohingya yang dah dihalau sana tuan-tuan. Saya pergi masuk sana, masuk bukan senang, minta permit pula. Kita nak masuk nak minta permit, nak bawa barang pun permit. Sana masuklah dalam tuan-tuan. Dia letak semua orang Islam sana, 200,000 lebih orang Islam Rohingya di sana. 200,000 lebih di camp tu, dikawal oleh tentera, tak boleh keluar. Bila mereka tak boleh keluar, bayangkan tuan-tuan macam mana mereka nak keluar. Tapi mereka boleh kehidupan dalam tu, ada kedai semua tuan-tuan. Dan rumah dia, Allahu Akbar, rumah dia macam kita 40-an dululah. Dia bina apa yang ada sajalah, dengan atap, dengan buluh dan sebagainya.
Air gali perigi gitu je lah. Saya pergi satu kampung, Merangku nama kampung, berapa jam pula pergi sana. Allahu Akbar. Masjid dia tuan-tuan, masjid tanah, tak ada simen-simen. Nak kata kapet ni susah lah, simen ni tanah aja. Tapi tendang kita sembahyang dengan kayu je dia punya tiang, buluh je atapnya. Itulah masjid mereka. Ya. Ni kalau pergi jamban-jamban dia nak terberak, tak terberak ni sebenarnya. Jamban dia zaman kita 40-an dulu lah jamban dia. Tapi saya masuklah, rasalah. Kalau tuan-tuan tak tahulah, pintunya pintu guni beras atau guni itulah. Bubuh kayu bawah. Kalau situ punya angin lah, bokok angin lah, jenuh kita megang tu. Tuan-tuan tak terberak tuan-tuan dalam tu. Air kena ambil di luar. Allahu Akbar. Tapi mereka boleh meneruskan kehidupan mereka, tapi dalam ketakutan. Ya, bila-bila masa junta Myanmar boleh datang. Sekarang ini pula kalau junta Myanmar datang tuan-tuan ke kampung tu, orang lelaki akan lari dulu. Tinggallah orang perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang lelaki. Sebab lelaki kalau mesti ditangkap, dikatakan pengganas. Bila lelaki sudah tidak ada, itulah perempuan-perempuan yang jadi mangsa. Dirogol perempuan ini, udahlah dia dirogol. Kadang-kadang anak belasan tahun dirogol di depan mata mereka sendiri, diperkosa. Ada yang diperkosa sampai mati depan mak anak, dirogol depan mak sendiri. Bagaimana perasaan mereka? Ini NGO kita nak pergi 3 bulan 2 tak silap saya, naik kapal flotilla bawa makanan. Tapi katanya pun nak masuk pun payah. Mungkin akan berlabuh di Bangladesh sajalah, membantu pelarian Bangladesh. Kami, kawan saya Muslim Care baru pergi ke Bangladesh, dapat pelarian terbaru umat Islam Rohingya. Allahu Akbar. Duduk tepi jalan tuan-tuan, di hutan, bukan dalam hutan, tapi hutan ulur tangan. Orang lalu minta makan, rumah tak ada, duduk tepi-tepi jalan hutan. Bangladesh pun tak boleh harap nak bantu umat Islam Rohingya. Ada yang diceritakan bahawa mereka dah menyambung nyawa naik sampan. Menyambung nyawa ni nak pergi ke Bangladesh. Sampai je di pelabuhan Bangladesh, tentera Bangladesh hantar balik pergi ke Myanmar. Bayangkan, dia tak terima. Itulah nasib mereka. Jadi ada keperasaan tuan-tuan hari ini. Siapa dia? Umat Islam OIC. Ni akhir-akhir ni baru nak ambil action tuan-tuan, tindakan. Itu sebab malaikat sudah mengangkat tuan-tuan masalah cinta dalam hati manusia sesama makhluk. Sudah tidak ada perasaan cinta dan kasih sesama makhluk. Tak ada. Lemah iman tu satulah. Kerana iman saja. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah dalam Quran. Innamal, hanya saja orang beriman. Allah tak kata innamal muslimun. Dia tak kata hanya saja orang Islam. Islam pun tak mampu lagi nak kita berukhuwah. Hanya Allah kata iman. Sebab lemahnya iman kitalah sebab tidak adanya ukhuwah, perpecahan yang berlaku sesama kita hari ini. Perpecahan berlaku, tidak adanya penyatuan kerana lemahnya iman. Kalau iman kita kuat, insya-Allah kita akan bersatu. Lemahnya iman, dan malaikat Jibril pun sudah mengangkat perasaan kasih dan sayang sesama kita. Itu mutiara yang kedua yang akan diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mutiara yang ketiga yang akan diangkat oleh Jibril ialah arfa'u asyafaqah min qulubil aqarib. Mutiara ketiga yang akan kuambil dari bumi ini adalah rasa kasih sayang di antara keluarga. Rasa kasih sayang antara keluarga semakin menipis.
Usahakan sesama orang, saudara kita, jiran, tetangga, orang kampung ataupun satu negeri, satu Malaysia ni, usahakan jika telah mengangkat rasa kasih sayang di antara keluarga, antara adik-beradik, ayah dengan mak. Tengok hari ni, mak pun dipukul, ayah pun dipukul, mak pun dicuri duit dia, harta dia, adik-beradik sudah tidak ada lagi keakraban antara kita, sudah diangkat oleh mukajibin asyafaqah, makna kasih sayang antara keluarga, semakin menipis kasih sayang antara keluarga. Mak mati pun tak balik lagi, tuan-tuan, bayangkan. Mak mati tak balik. Ini saya mengalami sendiri. Pergi kubur, baca talqin, doa, mana anak sulung tak balik, mak mati. Kok itulah penghormatan terakhir nak bagi pada mak kita. Mak mati pun tak hadir. Sudah diangkat oleh malaikat Jibril kasih sayang sesama keluarga. Usahakan sama adik-beradik, mak mati pun tak balik. Ayah mati pun tak balik. Mana kasih sayang? Dah tidak ada, menipis. Kalau mak sendiri pun mati tak balik, adik-beradik apatah lagi. Benar, tuan-tuan, benarlah Nabi kata ni, bahawa malaikat Jibril dah mengangkat, tuan-tuan. Itu saya tidak adalah sesama kita, adik-beradik. Jangan heranlah, memang benarlah malaikat sudah mengangkat. Tengok, saman anak, saman ayah di mahkamah, saman mak, adik-beradik, saman menyaman di mahkamah. Ni bukti hari ini. Ya, tak usah cerita negara lain lah ni, negara kita sendiri ni. Apa yang dikata Nabi ni, sabda Nabi ni berlaku dalam negara kita, dalam masyarakat kita hari ini. Ini yang malang sikit bagi kita. Kita merasai apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ini hasil dia, ini bukti dia. Mutiara yang keempat yang akan diambil oleh Jibril AS dari bumi, Al-Fa'u al-Adl minal umara, iaitu Jibril AS yang akan diangkat dari bumi ini adalah keadilan di hati para pemimpin. Pemimpin sudah tidak ada berlaku adil sekarang terhadap rakyat dia. Adil ke? Rakyat susah, dia senang. Adil ke? Rakyat ditangkap, orang besar tak ditangkap. Adil ke? Rakyat dalam kesusahan, rakyat dalam keperitan hari ini, dengan ekonomi yang, keadaan ekonomi hari ini, barang terus dinaikkan, nilai RM kita sudah menurun, yang jadi masalah anak kita luar negara sana. Tahun lepas saya pergi ke Mesir, nak bantu anak-anak kita yang belajar di Mesir, belajar perubatan. Dia sudah tahun akhir, nama sudah tidak ada, tidak dibuang nama universiti. Dia tahun akhir dibuang nama universiti di Mansurah sana di Mesir, ngaji perubatan. Dah 5 tahun, 6 tahun di sana, tapi nama tak ada sebab tak bayar yuran. Yuran di Mesir bukan nak bayar dengan genih, dah dia nak dibayar dengan dolar. Duit kita dah nilai ringgit, dolar dia nak bayar dengan dolar. Ayah jual lembu, bergadai bergolok ayah, nama sudah dibuang. Kita pergi bantu, tuan-tuan, bagilah yuran supaya namanya ada balik, boleh belajar, boleh ambil periksa, sekurang-kurangnya nama ada balik. Sudah tahun akhir. Beratus, tuan-tuan, pelajar kita di sana. Dan nilai ringgit tak ada. Dia nak bayar dolar, nilai ringgit.
Bagilah. Berapa yuran yang boleh dia nama dia masuk balik, boleh belajar, boleh ambil periksa. Bagilah tekan yang mampu berapa pelajar, kita bantu. Kita GST sini 6% saja, di Mesir tu berapa belas persen. Gula pun sekilo berapa belas ringgit duit kita. Ni dia pemimpin senang, rakyat susah. Mana adil? Malaikat Jibril alaihissalam sudah mengangkat keadilan kepada pemimpin-pemimpin hari ini. Sudah tidak ada keadilan. Bukan negara kita saja, di mana-mana hari ini sudah tidak ada keadilan. Kerana malaikat Jibril sudah mengangkat keadilan. Mana nak cari keadilan hari ini? Di mana pun. Sistem mahkamah hanya tengok tak adil. Apa sistem pun kita tengok sudah tidak ada keadilan. Kerana malaikat Jibril sudah mengangkat keadilan kepada hati para pemimpin hari ini. Yang jadi maksudnya kita rakyat. Itu yang berlaku. Jadi adil ni salah sudut lah. Lawan adil ni zalim lah. Apa makna zalim? Wadau syai' la safi mahalli, dikata meletakkan satu tak kena pada tempatnya. Itu zalim. Mana nak cari hari ni pemimpin yang adil? Yang pemimpin yang bukan Islam, satu benda lah dia bukan Islam. Tapi pemimpin yang Islam pun nak cari yang adil payah. Kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril adil dalam hati para umara, pada pemimpin hari ini. Isfa'al minal umara, aku akan mengangkat, kata Jibril, keadilan di hati para pemimpin. Payahlah, sudah diangkat. Kalau adalah. Tapi ini nak cari keadilan ni payah. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, mutiara kelima yang akan kuambil dari bumi ini adalah arfa'u al-haya minan nisa, iaitu aku akan mengangkat rasa malu daripada wanita-wanita. Mana ada wanita malu hari ni dah? Dulu ni orang Melayu ni memanglah bersopan santun. Orang Melayu bangsa yang bersopan santun, lemah lembut. Mana sopan santun, mana lemah lembut hari ni? Tak malu-malu. Dedah sana, dedah sini, mana malu? Kerana malaikat Jibril sudah mengangkat malu pada jiwa wanita-wanita hari ini. Tak malu nak dedah aurat. Tak malulah. Pakaian menjolok mata, tak malu dah nak berlakon dengan suami orang, nak tidur satu katil dengan lelaki lain, satu selimut lagi dalam tu. Suami pun tak ada rasa apa dah tengok bini dia berlakon dalam filem itu, berpeluk, berpegang, tidur satu katil tu, satu selimut terkatil. Bini aku tak ada dah, kerana mereka dia sudah angkat. Isteri pun tak rasa apa tengok suami berlakon dengan perempuan lain, dah berpeluk lagi. Duduk satu katil, satu selimut pula berlakon tengok. Sudah diangkat. Ayah mak pun tak ada lah tengok, tak ada peduli lah tengok. Ayah pun rajin semayang, pakai jubah kanan. Tapi anak, dia bawa anak di belakang motor, dia hantar anak pergi kerja kilang sebagainya. Anak tak letak aurat, ayah pakai jubah serban. Pun sudah tidak ada. Kerana al-fa'u al-haya minan nisa', maka Jibril akan mengangkat perasaan malu ini kepada wanita. Mana ada wanita malu hari ini?
Allah SWT cerita lah, kadang-kadang kita ni lah main WhatsApp ni orang hantar gambar yang bukan-bukan. Tak ada lah malu. Kita pula rasa malu hari ni. Kita yang tengok ni malu. Tengok perempuan hari ni. Tak nutup aurat tu satulah. Pakai seluar ketatnya, pakai seluar kadang-kadang sependa pun nampak. Tu dia. Orang pun tengok, ini sependa pakai biru hari ni lah, pakai merah berbelang-belang lah hari ni. Ayah. Pakai jarang nampak apa ni, dia punya bra dalam tu pun nampak. Coli nampak dalam tu, warna apa colinya jarang. Budak sekolah hari ni, tengok budak sekolah perempuan pakai baju kurung putih tu jarang. Berpeluh pula, hujan pula, sudahlah. Ada dia malu? Ada, kita yang tengok jadi malu. Kerana malaikat Jibril sudah mengangkat pasal malu. Kita tanya ini kena tak usah tengok negara lain, tengok dalam negara kita, tengok masyarakat kita yang berlaku hari. Sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang kelima. Mutiara yang keenam yang akan aku ambil dari bumi, kata malaikat Jibril alaihissalam, arfa'u as-sabra minal fuqara, rasa sabar orang-orang kafir, orang-orang fakir miskin, fuqara. Arfa'u as-sabr minal fuqara, maka Jibril kata aku akan mengangkat perasaan sabar pada orang-orang. Kenderaan CBC 8212 Ford WRT 3245 Avanza, WKS 4642 Wajah, WKB 5811 Kia, minta dialihkan segera. Ya, minta alihkan kereta ni. CBC 8212, WRT 3245, WKS 4642, WKB 5811, minta alihkan sebelum diangkat oleh mereka. Yang keenam dia kata Allah, malaikat Jibril akan mengangkat sabar pada orang fakir. Fakir tak ada sabar. Patut orang fakir sabar dengan keadaannya, dia redha dengan keadaan ni, tak ada sabar. Orang fakir tak ada sabar, marah-marah pula. Usahakan sini di Mekah kita bagi duit siling boleh campak balik. Orang fakir miskin dia minta-minta, sudah kau bagi duit siling dicampak balik. Tidak ada sabarlah kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Sabar kepada orang fuqara. Tak sabar. Tu yang kadang ni, kenapa mencuri, kerana fakir tak cukup, kenapa buat benda yang tak elok, kerana ni sepitan hidup, ambil dadah dan sebagainya. Kerana tak ada sabar dah, kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam terhadap sabar kepada hati orang-orang fuqara, orang yang miskin. Tak sabar hari ni. Itu yang bila tak sabar, buat perkara-perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita tengok tempat kita sendiri. Yang ketujuh, arfa'u al-wara' waz-zuhd minal ulama. Aku akan mengangkat warak dan zuhud daripada ulama. Ulama pun tak ada warak dah sekarang ni. Ulama pun tak ada zuhud dah sekarang ni dah, kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Apa nak warak? Warak adalah cukup berhati-hati, menjaga diri daripada yang syubhat dan yang haram. Itu dia. Ulama dijaga. Kalau ulama tu yang warak, dia jaga benda ni halal ke haram, syubhat tu, bila syubhat tak boleh nak ambil jadi haram. Jaga benda tu, itu warak. Bukan wakrak, wakrak lain. Tu warak. Tak ada lah, dah diangkat. Mana ada ulama yang warak? Tak ada lah, nak cari payah. Kalau sudah diangkat ulama, tak ada yang warak hari ni. Dia halal ke haram tak ambil kira dah. Yang syubhat ni boleh tak boleh, ambil aja. Dan zuhud ini dia kata apa? Tidak mementingkan harta dunia. Ulama tak ada. Ulama nak dunia, nak pangkat, nak harta, nak jawatan hari ni. Tu dia. Tidak ada dah pada para ulama, kerana sudah diangkat oleh malaikat Jibril. Kedua-duanya merupakan ciri seorang ulama. Jika warak dan zuhud telah hilang dari ulama, maka nilai jati dirinya terjejas. Tu orang tak respect dengan ulama hari ni. Ulama jadi cerminan orang. Ustaz boleh buat, ulama boleh buat. Dia ngaji Mesir.
Dia ngaji PhD dia, ngaji Mesir, dia pun boleh buat. Kami apa lagi? Ikut nama. Sudah tidak ada dah. Kerana sudah diangkat warak dan zuhud pada ulama. Ulama sudah jadi cerminan. Dia macam imam. Ustaz-ustaz jadi cerminan. Kena jaga. Macam imam ni, tuan-tuan, imam kadang benda sunat, ada benda sunat wajib dia buat. Macam sunat-sunat rawatib ni. Apa ni sebenarnya sunat sebelum subuh tadi. Imam wajib buat. Kalau imam tak buat, macam mana makmum nak ikut? Bila pergi hajat duduk belakang. Kenapa duduk? Kau tak sembahyang? Imam tak sembahyang. Nampaklah. Jadi imam kena buat. Sunat tahiyatul masjid, qabliyah ni zuhur, ba'diyah zuhur, semua ni kena buat. Imam baru orang buat. Jadi kalau sebab benda tu kata jadi wajib sebab nak jadi ikutan orang. Dia imam jadi ikutan kepada makmum. Makmum tak buat tu dia kata jadi alasan. Imam tak buat. Jadi sudah diangkat. Yang ke-8, saya secepat ya. Yang ke-8 dia kata arfa'u as-sakha' minal aghniya, iaitu mereka dia akan mengangkat perasaan pemurahnya, dermawannya orang kaya. Orang kaya kedekut hari ni. Bakhil. Tapi bagus orang kaya hari ni dia terus terang hari ni. Dia kaya, pergi orang minta derma dia, ajak datang ke masjid. Tok datang masjid tok, minggu depan ada Maulidur Rasul tok. Dia tak datang tok. Allah, saya di rumah pun tak dan semayang, nak pergi masjid pula. Dah katanya. Di rumah pun tak dan semayang katanya. Dia baguslah tu terang. Di rumah pun tak dan semayang katanya. Nak pergi masjid pula. Dah katanya. Ngaku tu. Tak dan semayang dia pun di rumah kata. Nak pergi masjid pula. Dah. Tak datang pun tak betul. Derma nak pergi Rasul ni. RM1 masuk ni ada katanya RM1 itu dia. Sudah tidak ada lagi perasaan dermawan. Jenuhlah ustaz-ustaz minta derma, ustaz-ustaz kuliah subuh minta derma, kuliah maghrib derma, ceramah derma, Jumaat derma, itulah dia. Sekolah nak bina sekolah, tahfiz sana, sekolah sana, pondok sini, no. Cina sekejap je buat makan malam ni. Buat naik bangunan PIBG ni. Kita ni Allah minta sana minta sini. Nak buat macam mana? Ustaz datang minta pun nak bagi saham pada tuan-tuan juga. Ya. Tu jadi dah angkatlah perasaan dermawan. Yang ke-9 arfa'u al-Quran. Maka Jibril kata dia akan mengangkat Al-Quran, menghilangkan roh Al-Quran itu sendiri sebagai panduan dalam kehidupan. Tak ada dah, sudah diangkat Quran. Roh Quran tu dah diangkat. Tu sebab orang tak lagi ni sudah tidak ada roh. Quran menjadi panduan dalam kehidupan dia. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini dia. Zalikal kitab, itulah dia kitab yang tidak ada keraguan. Apa pun tak boleh ragu dalam Quran. Tak boleh diragu. Ragu pun tak boleh. Nak nolak lagi tak boleh. Ragu pun tak boleh. Iya ke ni? Betul ke ni? Itu pun tak boleh. Nak ditolak pula. Nak dipenda pula. Lagi teruklah. Itulah menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Itu sebab orang bertakwa saja yang mendapat petunjuk pada Quran, yang menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan perlembagaan. Al-Quran dusturuna, Quran itu dustur kami, panduan kami. Hari ini tak ada dah Al-Quran. Usahakan nak baca Quran, nak letak Quran di rumah pun tak ada sekarang ni. Yang terakhir kata maka Jibril al-fa'ul iman. Ini adalah mutiara paling berharga di antara 9 mutiara, iaitu iman. Iman akan diangkat Jibril. So tidak ada iman hari ini. Itu sebab apa yang berlaku ni kerana iman. Perpecahan yang berlaku kerana iman. Menolak hukum syariat Allah ada iman. Perbalahan yang berlaku iman. Iman. So diangkat. Itulah yang paling berharga bagi kita. Jadi jagalah benda ini. Ini semua ini sedang berlaku dan mudah-mudahan kita dapat memelihara benda-benda semua daripada kita. Ya, kita. Jadi sekali tu sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Dan tu sebab hari ini benda ini kita tengok tak heran dah benda ni, kerana memang malaikat Jibril sudah mengangkat benda ni. Tu sebab sudah tidak ada, seolah-olah sudah tidak ada dalam jiwa kita hari ini. Jiwa kita sesama manusia
adik-beradik semuanya, sebab sudah diangkat oleh Jibril. Jadi kita kena jagalah benda ini semua supaya benda ini kekal pada kita, ada pada kita untuk kita wujudkan semula apa yang telah diangkat oleh Jibril. Jangan sampai waktu, tapi kita tengok dah benda ini sudah berlaku, seolah-olah benda ini memang sudah diangkat oleh Jibril alaihissalam. Jadi sekali itu, dan insya-Allah tuan-tuan, sahabat saya ada nak bagi tuan-tuan nak ambil saham. Saham ni tak pernah rugi tuan-tuan. Saham ni untung aja. Sampai dah mati, dah kubur. Sahabat saya ada bawa Al-Quran untuk diwakafkan, Iqra' nak diwakafkan di Sabah dan Sarawak. Yang amat memerlukan benda ni, mak tahfiz pondok sedang subur di sana. Jadi tuan-tuan boleh ambil, boleh wakafkan, tulis nama arwah ayah ke, arwah ibu, isteri, suami, tulislah berapa pun wakaf. Nama kita pun tulis. Ini adalah saham akhirat yang tak pernah rugi. Saham dunia ni ada turun naiknya rugi, ni tak pernah rugi tuan-tuan. Sampai di kubur pun saham ini masih lagi untung untuk kita bila-bila sampai ke akhirat besok. Jadi tuan-tuan boleh ambil lah untuk bekalan kita akhirat nanti. Jadi sekali itu mudah-mudahan kita semua kata Allah Ta'ala, aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.